Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, okey, ada sedikit gangguan, rancangan tergendala tadi tuan-tuan, tak apa, kita boleh teruskan. Kita sebut tadi tokoh yang kita sedang bicarakan Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani rahimahullahu taala. Tuan-tuan, yang dia punya jadual harian dia malam tahajud 20 rakaat dan dia tak akan tidur melainkan setelah menyempurnakan kajian beliau itu ditulis sekitar 35 muka surat setiap malam. Jadi banyaklah tulisan dia tuan-tuan. Ini Imam Al-Baqillani, dan saya teringat tuan-tuan share sedikit pengalaman di Pusat Dakwah Islam Seremban ketika saya jadi panel temu duga tauliah. Jadi tauliah ialah nak dapat tauliah kena ada sesi temu duga lah. Itu prasyarat yang dikenakan oleh pihak Jabatan Mufti untuk memantau dan menilai kemampuan tuan-tuan guru tu dalam subjek apa yang nak diajar, dan kita nak tengok kitab apa yang nak dibaca. Maka pada hari itu antara yang menjadi calon temuduga tu seorang yang masuk setelah dipanggil oleh Rustia, dia masuk ke dalam bilik temuduga tu, seorang yang pakai kain, pakai baju Melayu, tuan-tuan, pakai kopiah lah. Jadi kami ada borang, kalau tauliah tu kita ada borang untuk isi secara tahriri lah, jawapan bertulis pun ada, soalan lisan pun ada kan. Sambil-sambil tu saya check lah, kami ada 2 panel. Jadi saya check lah jawapan, semua jawapan kita tanya bahasa Melayu, sekali dia jawab Arab dah. Wih, power ni kan. Dan dia jawab tu bukan main bantai, main belasah tuan-tuan, memang betul jawapan ni. Soalan yang kita tanya dia antaranya siapakah tokoh ulama akidah? Maka dia kata Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Bakar Al-Baqillani yang kita bincang pagi ni di Masjid Negara ni. Jadi saya tanyalah tuan guru, saya panggil tuan guru lah sebab saya tengok latar belakang mengaji di Timur Tengah. Kemudian rupanya dia ni orang Fatani, Baba lah orang Fatani. Panggil tok guru apa? Panggil Baba. Jadi takkanlah saya yang tak berapa Baba ni nak tanya soalan lebih-lebih ke Baba pula kan. Jadi sesi temuduga tu tak berlangsung lah, dia lebih kepada ramah mesra je. Saya nak berkenalan, nak mengaji pula dengan calon yang saya temuduga ni ya. Jadi tuan, tok guru ni tanya dia, rupanya dia ada satu pondok di Nilai, di kawasan apa nama kawasan, dekat kawasan KLIA tu apa dah, Kampung Jijan. Okay, saya ingat Kampung Jijan sebelum Masjid Kuartus KLIA. Jadi sembang-sembang saya kata, kenapa tuan guru pilih nama Abu Bakar Baqillani ni sebagai tokoh akidah? Maka tuan-tuan kata beliau, ni kata tok guru ni lah, dia kata sumbangan Imam Abu Bakar Baqillani tidak kurang penting seperti sumbangan Imam Asy'ari dengan Maturidi. Jadi kat situ saya dapatlah input baru, ilmu baru. Saya temuduga tapi saya belajar juga kan. Dapatlah daripada baba tersebut, tok guru tersebut, itu jasa Imam Abu Bakar Baqillani ni, walaupun taklah sehebat dan semasyhur Imam pengasas Asy'ariyah dengan Maturidiyah, tapi Imam Abu Bakar Baqillani ni dia mengukuhkan, memasakkan lagi akidah kepada akidah Quran dan Sunnah, kepada akidah yang juga menggunakan metod akal untuk memahamkan, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Abu Bakar Al-Baqillani rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Imam Ibnu Abi Dunya 1000 jilid, 1000 kitab tuan-tuan. Imam Ibnu Asakir 80 jilid tuan-tuan ya. Menurut Hafiz Imam As-Suyuti tuan-tuan, Imam Suyuti. Okey, sebut Imam Suyuti tuan-tuan, kita nak share sikit pengisian Imam Suyuti ni. Banyaklah kitab-kitab dia. Tafsir Jalalain contohnya, Jalaluddin Suyuti dengan Jalaluddin Mahalli. Jalalain nama pun 2 Jalal. Imam Suyuti tuan-tuan, dia selawat Nabi sehari 50,000 kali. Bondo itu sampai kepada Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ni imam dengan imam lah ni, syekh dengan syekh punya cerita lah. Maka kata Syekh Sya'rani, tak boleh jadi ni. Dan dengar-dengar dalam grup WhatsApp tu, tak adalah WhatsApp zaman tu dah. Dan dengar-dengar ya, Imam apa ni, Imam
Tuan-tuan, Imam Suyuti selawat Nabi 50,000 kali. Aku boleh buat 28,000 je sehari. Bagi dia 28,000 tu sikit kan. Ikut Imam Sya'rani. Aku boleh 28,000. Imam Suyuti 50,000. Wah, dia tak boleh jadi ni. Tinggalkan pasar tani, tinggalkan WhatsApp, tinggalkan Facebook. Macam tu lah. Berburak tak ada dah. Aku nak selawat je. Dapat akhirnya Imam Sya'rani mencontohi Imam Suyuti dapat mencapai jumlah selawat sehari 50,000 kali. Tuan-tuan, kita akan cerita lah, oh imam ni puasa sepanjang tahun, yang imam ni qiyam sepanjang malam. Kita pun biasa bincang kan dalam dewan kuliah kita, tuan-tuan yang mulia. Dan Alhamdulillah ada jemaah kita respon, dia kata, Ustaz, itu bukan bercanggah dengan sunnah ke? Kan Nabi tak bagi kita sepanjang malam berjaga puasa. Kalau Rejab ni pun jangan puasa penuh, Syaban nanti pun jangan puasa penuh. Kita selang-selikan, kita ada hak pada badan kita, pada keluarga kita, kewajipan mencari nafkah dan sebagainya. Betul tuan-tuan, itu tak menafikan. Tetapi persoalan yang timbul, maka muncul sebuah kitab Iqamatul Hujjah bi anna al-ikthar min at-ta'abbud laisa bi bid'ah. Kitab tu Syekh Abdul Fattah juga yang bagi takris, yang bagi ulasan, tuan-tuan. Maknanya memperbanyakkan ibadah bukan perkara yang bid'ah. Berpuasa sepanjang Rejab bagi yang mampu bukan perkara yang salah, yang tercela, bagi yang mampu. Membaca Quran banyak, mengkhatamkan Quran, kita tahu rekod paling banyak 8 kali sehari. Gila kan kalau fikir di akal kita, tuan-tuan. Dia boleh khatam bukan 3 kul lah, khatam awal Fatihah sampai akhir Suratul Nas 8 kali. Ini siapa punya, tuan-tuan? Qadhi di Mesir 8 kali. Ini yang cakap ni bukan saya cakap, bukan saya pandai-pandai, tuan, bukan saya search dalam, saya jumpa dalam mana-mana YouTube dah. Ini yang cakap dalam kitab Tibyan. Siapa pengarang kitab Tibyan? Fi Adabi Hamalatil Quran, Al-Imam An-Nawawi. Dia catatkan rekod-rekod kegemilangan orang salaf dari sudut bacaan Quran, puasa sunat, qiyamul lail, menulis, berselawat. Yang saya bandingkan tadi, Imam Sya'rani 28,000, Imam Suyuti 50,000. Akhirnya persaingan mereka yang sihat itu membolehkan mereka dapat juga khatam, sempurnakan jumlah-jumlah yang mereka target. Boleh perkara ni, tuan. Ini kita sebut khariqun lil adah, mencari adat ataupun karamah. Karamah ni, tuan, jangan lupa, dia ni berkait dengan mukjizat. Kata Imam Ibn Athaillah Iskandari, sebagaimana, tuan-tuan, wali tidak akan berkurang. Ini dapatan yang ditulis oleh Imam Ibn Athaillah dalam Tajul Arus. Kitab itu pun diulas, dicetak di Jabatan Mufti Negeri Sembilan, diulas oleh Sahibul Samahah, mantan Mufti KL yang jadi Menteri kita sekarang, Dr. Zul, yang komen. Imam Ibn Athaillah, tuan-tuan, dalam Tajul Arus dia kata apa? Kurangnya wali itu akan menjadi kurangnya nilai cahaya kenabian. Maknanya wali itu memang ada kat kita, memang sentiasa ada kat kita, cuma kita tak jumpa lah, sebab kita tak ada hati nak mencari kebaikan ke kebenaran, kita tak jumpa lah benda tu. Cuma kita tak boleh menghukum secara pukal. Kata ini tak betul ni, bercanggah dengan sunnah, sunnah Nabi tak boleh puasa penuh. Kita kena faham, tuan, bukan perkara yang bercanggah sebenarnya bagi mereka yang berkemampuan. Sebab saya nak kaitkan tadi, 28,000 dengan 50,000 selawat sehari, yang khatam Quran sehari sekali, yang tahajud, tuan-tuan, 40 tahun, bukan tak tidur, tapi dia boleh menggunakan wuduk solat isyak untuk solat untuk solat subuh. Wuduk solat isyak tadi boleh dipakai lagi, masih belum batal lagi untuk solat, digunakan pula untuk solat subuh. Ini semua, tuan, khariqun lil adah. Benda karamah ni mana punca dia? Merupakan pecahan daripada mukjizat. Faham, tuan-tuan? Karamah ni merupakan pecahan daripada mukjizat. Mukjizat apa ni, Ustaz? Mukjizat yang kita kata mukjizat Isra wal Mi'raj, tuan-tuan. Waktu apa waktu tadi? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Hari ni kita kan, ustaz-ustaz kita ingatkan, kita khutbah semalam pun dah baca Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tuan-tuan kan, Masjidil Haram, Masjid Aqsa itu Isra. Okey, kemudian daripada Aqsa naik pula ke Sidratil Muntaha, Mi'raj. Balik ke Mekah, Allah sebut
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina subhanalladzi asra bi'abdi lailan, sebahagian malam. Fokus tuan-tuan, sebahagian malam ni waktu. Ikut logik akal, orang berdagang zaman itu dia ambil masa sebulan, pergi sebulan balik untuk ke Aqsa. Aqsa pun nama tuan jauh, Aqsa tu corok, tak ada line handphone, Aqsa ni tak ada tiang elektrik, Aqsa ni jauh. Sebab tu Al-Aqsa paling corok dalam bahasa Negeri Sembilan ni tuan-tuan. Tetapi kenapa Allah pendekkan? Allah bagi mukjizat kepada Nabi SAW, kepada kekasihnya. Allah juga tuan-tuan tanda kasih Allah kepada kekasihnya di kalangan para ulama, orang soleh, para zuhad, para ubad. Allah hadiahkan mereka karamah. Maka kita tak pelik lah apa yang Imam Suyuti buat tadi, okey, harus berlaku. Apa yang dibuat oleh Imam Sya'rani, okey. Tapi untuk zaman kita ni payahlah, sebab kita tak rajin beramal. Kita bukan jenis orang yang mengkaji, yang cuba beramal dengan ilmu kita kan. Jadi kita ni ada banyak terbataslah, banyak sekatan berbanding imam-imam yang kita telah baca dalam buku nilai masa ni tuan. Masya-Allah tabarakallah, mereka telah mendapat taufik karamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Suyuti kata apa? Ulama yang paling banyak menulis juga Ibnu Syahin. Tuan-tuan, 330 kitab dalam pelbagai disiplin ilmu, merantas bidang ilmu yang pelbagai. Tafsir 1000 juzuk, hadis 1500 juzuk. Kata lagi Imam Suyuti, kata apa lagi tuan-tuan, ini keberkatan masa umpama tempat dari warisan Isra' dan Lailatul Qadar. Nampak saya sebut tadi tuan-tuan, Isra' wal Mi'raj separuh malam, tapi settle banyak benda yang tak logik pada akal kita. Separuh malam settle perjalanan bumi dan perjalanan langit. Itu mukjizat Isra' Mi'raj. Lailatul Qadar kan kita tahu tuan-tuan, alhamdulillah kita dapat hidupkan malam Lailatul Qadar, walaupun mungkin ada sekatan, walaupun saudara-saudara kita tong lopeh tak dapat ke masjid, tapi kita dapat Lailatul Qadar 83 tahun. Betul? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, 1000 bulan lebih kurang 83 tahun. Mana nak terdayur tuan-tuan, kita duduk tikar sejadah, kita beramal, berwirid, khatam Quran, selawat 83 tahun tak dapat kita buat dah. 83 minit pun kita tak terdayur dah. Ini pula 83 tahun, tapi itu keberkatan Lailatul Qadar, keberkatan ulama yang tekun, yang tulus, maka mereka tuan mendapat limpahan keberkatan, nafahat, fuyudat. Maka mereka mampu menghasilkan benda yang tidak mampu dihasilkan oleh orang pada hari ini. Benda yang kita tak mampu buat, orang silam, ulama-ulama dulu telah berjaya menunjukkan contoh yang cukup baik tuan-tuan. Tayyib. Kita faham konsep kita ni, kita bukan cerita logik semata-mata, tapi kita kena ukur dari sudut warisan Al-Isra' dan warisan Lailatul Qadar. Okey, tayyib. Qala jumlah kitab Ibnu Hazm. Ali bin Hazm, tuan-tuan, Abu Muhammad Ali bin Hazm, dia kata sekitar 400 jilid. Imam Abul Hatim Ar-Razi, tuan-tuan, dia subjek dia fiqh, hadis dengan sirah, dengan sejarah, tuan-tuan, 1000 juzuk. Ini semua disebut dalam kitab Tabaqat, tuan-tuan, Asy-Syafi'iyah, Tabaqat Asy-Syafi'iyah Imam As-Subki, tuan-tuan. Kemudian Imam Hakim An-Naisaburi radhiyallahu an, yang mengarang kitab Al-Mustadrak. Dalam kitab Sahih Bukhari itu dia buat satu istidrak, tuan-tuan, ditambah sedikit hadis-hadis. Ini jasa Imam Hakim An-Naisaburi, Abu Abdullah. Dan kitab-kitab subjek hadis yang berkaitan lah, seni-seni hadis yang berkaitan, tuan-tuan. Dan kita lanjutkan, tuan-tuan, kalau kita tengok pula Imam Abul Hasan Asy'ari radhiyallahu an yang telah saya sentuh tadi. Dalam soalan temuduga Jabatan Mufti ada juga kita tanya soalan siapa tokoh ulama tauhid, maka dua itu wajiblah, Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, itu antara yang asas dalam menyusun silibus tauhid yang menjadi pegangan hampir 90% umat Islam dunia ni pegang akidah yang sama, mazhab 4 yang muktabar, bertasawuf dengan aliran Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ini tradisi umat yang berpegang dengan yang kita sebut aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan. Imam Abu Hasan Asy'ari, banyak kitab dia, tuan-tuan, bukan hanya fokus kepada tuan-tuan kitab-kitab akidah
ya, tetapi dia berkongsi pengalaman untuk berdepan dengan kumpulan-kumpulan Mu'tazilah. Betul lah, dia asal tuan-tuan, tok guru dia geng sesat, geng Ibu Yati ni, geng-geng Ayah Pin ni asal pakai logik, tuan-tuan tetapi akhirnya Allah bagi taufik dan hidayah. Pengalaman Imam Abul Hasan menyebabkan dia keluar daripada kumpulan Mu'tazilah tadi tu, maka beliau dianggap Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu jadi poin pula orang yang tak setuju dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia kata, kita tak boleh ngaji dengan dia ni, dia tok guru dia sosek. Tengoklah masa tu tempoh bila, fasa bila dia mengaji dengan tok guru dia tu. Dia dah tinggalkan tok guru dia, ambil pengalaman yang sesat tu, dibuang, dibersihkan, dimurnikan, ditolak, diperdebatkan. Ini tujuan Imam Abu Hasan berdepan dengan kumpulan-kumpulan mazhab yang sesat. Kan, ini jasa Imam Abul Hasan Asy'ari. Usaha yang paling susah ialah tuan-tuan nak teliti, tuan-tuan nak tulis, nak susun buku dalam sudut pemikiran menolak kumpulan-kumpulan akidah yang menyeleweng ni. Susah kerja ni, tapi berjaya disempurnakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan termasuk juga kita hormati karya-karya Imam Ibn Taymiyah, murid beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahumallah wa radhiyallahu anhuma, Imam Al-Baihaqi. Tuan-tuan Abu Bakar Al-Baihaqi, tuan-tuan dia ada tulis kitab Fadailul Awqat, cerita tentang Rajab. Imam Baihaqi ni faqih, pakar mazhab Syafi'i dan seorang ulama hadis. Dia tulis kitab Fadailul Awqat. Dia bahaskan puasa sepanjang tahun boleh yang mampu. Apatah lagi kalau sepanjang tahun boleh, 3 bulan takkan tak boleh Rajab dengan Syaban? Boleh. Tetapi ada dawabit, ada syurut dia, ada syarat-syarat dia. Tuan-tuan kan, Imam Baihaqi banyak jasa dalam Islam. Dia suruh kita jaga waktu. Sebab tu muncul tadi kitab Fadailul Awqat. Waktu ni ada kelebihan, Rajab ada kemuliaan. Jangan kita main tapau, tak ada Rajab, tak ada. Jangan, Syaban ada kemuliaan, yang kita kata tak ada, sebab Rajab Ashhurul Hurum kan. Malam nisfu Syaban ni, so antara malam yang mustajab doa. Jangan pula kita tentang orang kampung kita yang nak baca Yasin. Pokok dia lah. Cuma kita nak membetulkan keadaan. Jangan kau malam ni kau baca Yasin, betul malam esok kau tak datang masjid, kau tinggalkan sembahyang. Itu tak betul lah. Benda yang silap itu yang kita perlu berbetulkan, bukan kita dengan membatalkan amalan-amalan baik yang telah diasaskan, tuan-tuan, oleh para salafus salih. Okey, tuan-tuan ini perkara-perkara yang kita harap kita jelas di sudut ini agar tidak berlaku percanggahan dan perbalahan sesama kita, tuan-tuan. Selanjutnya Imam Ibnu Suhnun Al-Maliki. Tuan-tuan Ibnu Suhnun ni, tuan-tuan, dia antara yang mentafsirkan kitab Muwatta, yang menghuraikan kitab Muwatta. Tok guru dia itu Imam Malik. Tuan-tuan Ibnu Suhnun banyak jilid 100 juzuk, fiqh, sejarah, manaqib, biografi ulama, cabang ilmu-ilmu yang lain. Dia ada buat satu buku, tuan-tuan, iaitu Adabul Muallimin. Ni insya-Allah nak carilah buku ni, tuan-tuan. Adab-adab seorang muallim. Kalau cikgu-cikgu tu dia adalah PNP dia, adalah pedagogi dia, saya main sebut ni tak tahu, tuan-tuan, tahu atau tidak ni. Malam ni insya-Allah saya ada live lepas isyak kan dengan doktor pensyarah di Maktab Perguruan Seremban Raja Melewah, online lah, tuan-tuan. Ini cerita guru lah ni, tentang kelangsungan profesionalisme seorang pendidik. Jadi Imam, tuan-tuan, Ibnu Suhnun ni dah buat dah buku ni. Kalau saya catatkan, tuan-tuan, dia ni lahir tahun lebih kurang tahun 256 Hijrah, ataupun 256 tu dia wafat, dia lahir 202. Ibnu Suhnun, tuan-tuan, kalau nak catat boleh catat, lahir 202 Hijrah, wafat 256. Umur dia lebih kurang 54 tahun, tuan-tuan, tapi dia dah tulis buku tentang adab seorang guru. Guru yang hebat tu macam mana adab dia kan. Imam Ibnu Suhnun radhiyallahu anhu, mazhabnya Maliki. Kita tak ada masalah mazhab Maliki ke Hanafi ke Syafi'i ke Hambali ke, tak ada masalah. Semua ini berjasa pada umat. Seperti mana yang bulan lepas saya ada sebut, tuan-tuan, ketika kita membahaskan tentang Imam Ibn Taymiyah, kita bahaskan Imam Ibn Qayyim, walaupun kita faham dari sudut tradisi disiplin pengajian
dua tokoh ni agak kontroversi, tapi kita mengambil khudh ma safa da' ma kadir. Benda yang betul tu kita ambil lah, benda kesilapan tu kita tinggalkan lah. Lebih-lebih lagi kalau yang membabitkan isu-isu akidah yang nampaknya banyak para ulama yang membersihkan, membetulkan komen tentang perkara-perkara yang disusun oleh imam-imam yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan. Jadi begitu pendirian kita, itu mauqif kita terhadap para ulama, tuan-tuan. Apa mazhab dia pun, Maliki ke mazhab yang 4, kita follow. Cuma dari sudut peramalan pastilah kita satu mazhab Syafi'i, kecuali ada fatwa daripada pihak Jabatan Mufti, dari pihak Muzakarah Kebangsaan, fatwa kebangsaan, itu kita boleh ikut walaupun dia merentas mazhab. Jelas kan, tuan-tuan? Tayyib. Sehingga, tuan-tuan, Imam Ibn Suhnun ni, Muhammad bin Suhnun Al-Maliki ni, tuan, dia ni, ini cerita tentang tasawuf dalam lah sikit kan, orang tabarruk dengan kubur dia. Timbul pula soalan, pergi tabarruk kubur ni apa, doktor? Sombah kubur? Bukan sombah kubur dah, poi Fatihah kat kubur tu orang meninggal. Orang meninggal, tuan-tuan, kekasih-kekasih Allah, para ulama, tuan-tuan, dia pahala dia mengalir, jariah dia banyak, sumbangan dia besar pada umat. Yang tak mampu kita buat seperti apa yang mereka telah lakukan. Bukan kita sembah dia. Orang pergi maqam Nabi SAW, sembah Nabi ke? Rosaklah akidah kita. Tak ada orang paling rendah pun pengajian, tuan-tuan, kata, alhamdulillah saya balik Madinah lepas umrah tadi, selesai saya pergi Madinah, saya sembah kubur Nabi. Gila ke apa? Mana ada orang sembah kubur Nabi? Kita hanya memberi salam kepada Nabi SAW, bertawasul, bertabaruk dengan Nabi SAW. Benda ni dari sudut ni kita kena clear. Jangan mentang-mentang orang pergi ziarah Habib, pergi ke ini sembah kubur, ni geng-geng sembah kubur. Salah anggap, tuan-tuan. Mereka bukan sembah kubur, mereka ziarah kubur, ziarah maqam para awliya. Ini perkara yang dituntut, mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita jasa-jasa para ulama, para pemimpin. Kita fatihahkan kepada mereka, kita duduk baca Yasin, baca Quran. Apa yang masalahnya kat situ? Orang Maghribi, tuan-tuan, ataupun Tunisia ni, Imam Ibn Suhnun, mereka bertabaruk di kubur Imam Muhammad bin Suhnun. Imam Syafi'i bertabaruk dengan kubur Imam Abu Hanifah. Apa masalah? Jahil bona ke Imam Syafi'i nak pergi sembah kubur Imam Abu Hanifah? Dia bukan sembah kubur, dia solat hajat, dan kalau berada di area Kufah, Basrah, Iraq tu, dia akan ziarah terus maqam Imam Abu Hanifah. Apa masalah? Tuan-tuan, Imam Ma'ruf Al-Karhi, orang Baghdad, akan ziarah maqam dia, Tiryaqul Mujarrab. Apa masalah? Betulkan niat, luruskan kefahaman. Bukan sembah kubur, tetapi bertabarruk, ya Allah, dengan kemuliaan si fulan-fulan ini yang telah berjasa kepada agamamu, yang faham Quran dan hadismu, yang menyebarkan ilmu-ilmumu, yang menyebarkan sunnah-sunnah nabimu. Ya Allah, aku mohon dengan kemuliaan si fulan-fulan ini, kau mudahkan urusanku. Bertawassul nama dia, bertabarruk nama dia, tuan-tuan. Ini kita harap, kalau tak nak tawassul, tak nak tabarruk, jangan menyalahkan orang yang bertabarruk dan bertawassul. Jangan kita nak kapikan saudara-saudara kita yang ahli kiblat. Ni semua ahli kiblat ni, maksud menghadap Tuhan yang satu, menghadap kiblat yang satu, mengikut Nabi yang sama. Kenapa kita nak kapikan dia? Ini, tuan-tuan, menyebabkan esok kalau tak clear yang ini, perbalahan sampai bila-bila pun tak akan dapat kita selesaikan. Orang Maghribi, tuan-tuan, yang berziarah ke maqam Muhammad bin Suhnun, bertabaruk dengan kubur beliau. Tayyib, tuan-tuan. Kemudian kita pindah pula Imam Ibnul Arabi Al-Ma'arifi, tuan-tuan. Maqam ni di Kota Fes. Tuan-tuan, siapa tahu tuan Fes ni kat mana ni? Cuba jawab sikit dalam grup tu, dalam Facebook tu, tuan-tuan. Kota Fes ni, tuan-tuan, ya, dia kita kata di Maghribi lah. Fes ni, tuan, kota ataupun 1000 awliya, 1000 wali. Tuan-tuan, Kota Fes ni banyak ulama-ulama. Okey, tuan-tuan. Imam Ibn Arabi menulis 80 juzuk kitab tafsir, mensyarahkan hadis Imam Tirmizi, mensyarahkan hadis kitab Imam Malik, iaitu hadis Muwatta. Kalau Maghribi ni memang mereka mazhab Maliki lah. Okay. Kitab Ahkamul Kubra dengan Sughra, ini Imam Ibn Arabi radhiyallahu an. Dan satu kitab ni namanya Qawasim minal Awasim,
Ini kitab yang saya baca, saya mengaji dengan Syekhuna Syekh Nuruddin di Mesir dulu. Cerita pasal perbalahan politik yang berlaku di kalangan sahabat. Apa pendirian kita? Geng Sayyidina Muawiyah dengan kumpulan Sayyidina Ali, geng Sayyidah Aisyah dengan, masing-masing ada salah faham. Ada ijtihad yang kadang-kadang itu tersasar. Maka apa pendirian kita? Ini kitab Ibnu Arabi, dia tulis Awasim dan Qawasim. Jangan kau campur macam kau hidup zaman sahabat pula, kita nak condemn, kita nak belasah Muawiyah, kita nak belasah Sayyidina Ali. Jangan, kita tak tahu cerita, tuan-tuan. Maka Al-Qawasim minal Awasim ni dia memberikan kita panduan supaya berhati-hati, jangan kau nak tuduh-tuduh tak tentu arah dah. Ini ulama kita, darah mereka beracun, tuan-tuan. Tuan-tuan, Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi berjasa dalam membetulkan pemikiran umat yang melampau. Kita ambil pendirian tawakuf contohnya. Kita tak tahu, kita kata kita tak tahu, kita berkecuali dalam isu perdebatan, pertumpahan darah yang mungkin berlaku di kalangan sahabat. Sebab kita tahu, tuan-tuan, sejarah ni dipegang oleh siapa? Orang yang berkuasa. Kalau Belanda yang pegang sejarah, dia tulis versi Belanda lah. Kalau British yang pegang silibus, British lah buat. Kalau komunis yang pegang versi sejarah kita, komunis lah punya versi, tuan-tuan. Kalau Syiah lah akan kata Muawiyah jahat. Kalau Wahabi ekstrim, dia akan katalah Ali jahat. Jadi macam mana, tuan-tuan? Pendirian kita ikut pendirian, tuan-tuan, hadis. Jangan caci sahabat, jangan cakap benda yang kau tak tahu, tuan-tuan. Jangan sekadar satu rujukan kita sahaja, kita dah begitu confident menyalahkan sahabat-sahabat Nabi yang semua mereka itu sebenarnya ahli syurga. Jadi untuk selamat, tuan, jaga lidah, jaga tangan, jangan menuduh para sahabat perkara yang tidak pasti. Okey, tuan-tuan sekalian, selanjutnya kitab usul fiqh yang ditulis, tuan-tuan, oleh Imam Abu Bakar, iaitu Al-Mahsul fil Usul. Dan penulisan Imam Ibn Arabi ni, dia semua ulama kita, tuan-tuan, dia punya nilai akademiknya sangat tinggi dan jarang dikaji oleh ulama-ulama yang lain. Ini jasa Imam, tuan-tuan, Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an. Tuan-tuan, saya ingin berkongsi seketika buku ni lama ni, saya pinjam dekat Masjid Sendeng, Seremban. Tuan-tuan, Revolusi Menjaga Masa Menurut Al-Quran. Bagus juga buku ni, tuan-tuan, buku Revolusi Menjaga Masa Menurut Al-Quranul Karim. Ini buku Syekh Abdullah Al-Qari. Kalau kita tengok, beliau ni memang aktif menulis buku dan dinobatkan dengan beberapa, diiktiraflah kesungguhan beliau ni dalam menulis. Ini kita kalau kata beliau pun tulis tentang jaga masa, menjaga masa. Buku ni macam dah lama lah kan. Cubalah tengok dalam pasaran, kalau ada boleh beli. Sebab saya tertarik juga, tuan-tuan, apa yang beliau sebut kat sini dalam satu bab ni. Dia kata penekanan Quran terhadap masa. Quran memanglah kita tahulah, kita dah baca dulu dalam buku kita ni, tuan-tuan. Dalam buku Syekh Abdul Fattah Bugudah ni kita dah baca kan, wal asri wad duha wal fajri wal laili wa ma wasaq. Kita dah baca dari Quran dan hadis, sumpah-sumpah tu kan, yang apa Allah bersumpah. Tapi dalam buku ni pula, tuan guru kita ni, tuan guru Syekh Abdullah ni sebut, Quran sebut tentang masa itu, disebut tentang lamhil basar. Lamhah. Ada dua dalil Quran, saya baca dua dalil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amru as-sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Dan tiadalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekelip mata atau lebih cepat daripada tempoh itu. Kan zalzalahnya sekejap je habis berlakunya tempoh kiamat. Ataupun dalam dalil yang lain, dari suratul Nahl, dalam suratul Qamar pula Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Dan perintah kami hanyalah sepatah kata, apa tuan-tuan perintah Allah? Kun, secepat kelipat mata, lamhah. Jadi poin di sini ialah Quran sebut lamhil basar. Lamhil basar. Tuan-tuan ingat tak yang sempat ada di kuliah saya sebelum kita Covid dulu, Allahumma salli alaihi wasallam, kan saya bagi ijazah tahlil. Apa tahlilnya, tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Saya suruh baca berapa kali? 3 kali kan. Jadikan amalan kita lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ada kaitan dengan ayat tahlil, tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Banyak mana? Fi kulli lamhatin, lamhah tadi setiap kelipan mata, wa nafasin, nafas yang keluar masuk, adada ma wasi'ahu ilmullah, seluas ilmu Allah Ta'ala kan, lamhah kan. Jadi harapan kita tahlil kita tu digandakan Allah Ta'ala pahalanya seperti sebanyak mana mata kita berkolib, sebanyak mana nafas kita keluar masuk, seluas ilmu Allah Ta'ala. 3 unsur itu. Jadi orang katalah ini tadi tuan-tuan, kalau kita sebut Fes tadi, siapa yang daripada negeri Fes? Imam Ibn Arabi. Imam Ibn Arabi daripada Fes tuan-tuan. Di situ juga lahirnya Imam Ahmad bin Idris Al-Hasani. Tahlil tadi itu tuan-tuan disusun oleh Imam Ahmad bin Idris dalam tariqat Al-Ahmadiyah, pengasas tariqat Al-Ahmadiyah, bukan Qadiani. Qadiani tu poning tuan-tuan, dia macam geng Ibu Yati tu. Yang Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad tu, dia mengaku Nabi, mengaku Nabi Khidir, mengaku malaikat, semua ditapau tuan-tuan. Itu lain, itu Qadiani lain. Mirza Ghulam Ahmad memang fatwa semua tempat mengharamkan aliran itu sosek. Itu Ahmadi juga, itu Ahmadi sosek, Qadiani. Saya cerita ni yang di Fes ini juga, yang seangkatan daripada bumi Maghribi yang penuh keberkatan, Imam Ibn Arabi, iaitu Imam Ahmad bin Idris, yang menganjurkan kita tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Mana dalil Imam Ahmad bin Idris ni Allah nak tahlil sebanyak kelip mata, sebanyak nafas keluar masuk, sebanyak luas ilmu Allah? Mana dia punya dalil? Dalilnya ialah hadis Sayyidah Juwairiyah. Apa cerita hadis Sayyidah Juwairiyah? Dia ni rajin beramal, isteri Nabi, Ummahatil Mukminin. Lepas subuh dia stay tuan-tuan, lama dia duduk. Maka Nabi kata, gantikan kalau nak ringkas masa, baca 4 zikir, ulang 4 kali. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. 5 rangkap lah. Tapi isi zikir yang Nabi ajar kepada isteri baginda SAW itu, wahai Sayyidah Juwairiyah, kau duduk 4 jam tu lama tu, dan dah balik keluar masuk kau masih stay lagi. Ada satu amalan yang ringkas tapi pahalanya cukup banyak. Macam tuan guru kita lah, Ustaz Muhadir bin Haji Jol, ada tulis buku amalan ringkas tapi pahala berganda kan. Ada buku Ustaz Muhadir, kitab kecil tuan-tuan. Maka Nabi kata baca ni, subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, subhanallah wa bihamdi, segala puji bagi Allah. Banyak mana? Sebanyak adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluk, wa ridha nafsihi, seluas ridha Allah, wa zinata arsy, seberat zinata arsy, arasy Allah. Nak timbang macam mana arasy Allah? Berat. Wa zinata arsy, wa midada kalimati, seluas dakwat ilmu Allah. Berat arasy, luas ilmu, ridha Allah, sebanyak makhluk. Itu gandaan pahala daripada tasbih subhanallahi wa bihamdihi. Kita sambung sampai akhir. Ini dalil Imam Ahmad bin Idris, orang Fes, iaitu kota Fes Maghribi. Dalilnya ialah hadis Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Tuan-tuan sekalian, jadi membayangkan kat kita, kalimah lamhatin ada asasnya. Quran sebut kalimah lamhah bagi menunjukkan singkatnya tempoh berlakunya kiamat itu. Maka kita lamhatin, kita perlu meningkatkan ataupun membaca kalimah la ilaha Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sayyidi ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Boleh terus? Okey tuan-tuan sekalian, kita ada lagi 10 minit lagi insya-Allah. Okey. Kita teruskan, kita tengok pula tuan-tuan. Jadi saya dah terangkan tadi, kita cubalah beramal, tapi tidak pula saya mengqasadkan amalan itu la ilaha Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma sya'allah. Itu hadis Nabi, memang bukan hadis lah. Sebab yang buat itu nama pun dia Imam Ahmad bin Idris, Sayyid Ahmad bin Idris, orang, bukan Nabi. Wali bukan Nabi. Kita kena faham begitu. Tetapi insya-Allah ada nilai pahalanya di sisi Allah Ta'ala.
tahlil tadi pun dah cukup besar, la ilaha illallah pun dah cukup hebat, Muhammadur Rasulullah tuan cukup hebat. Kalau nak tambahlah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, selanjutnya tuan-tuan kita boleh tengok pada halaman 86 banyaknya karya penulisan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Imam At-Tahawi ni tuan, dia juga seorang yang berjasa besar dalam ilmu akidah, tuan-tuan dan dia kata apa, banyak menghasilkan kitab. Lebih hebat lagi, beliau menulis kitab, ada satu tajuk dia nak terangkan Nabi buat haji ni haji apa, Qiran ke, Ifrad ke, Tamattu'. Tuan-tuan saya 2014 adalah alhamdulillah terlibat, ada pengalaman sikit bertugas dengan tabung haji di Tanah Suci lah, dan sekarang pun kursus haji pun kita online. Patut saya pun terlibat juga pagi ni di Seremban, tapi sebab kita dah ada jadual di sini kan, kita teruskan dah tuan-tuan. Jemaah haji tanya, haji mana yang afdal, Nabi buat haji apa? Ni soalan ni famous lah. Ada satu tuan-tuan di hospital di Mekah, situ ditempatkan kalau jemaah yang kurang sihat kan. Jadi petugas-petugas ni, ustaz-ustaz ni tanyalah kat makcik tu, cik nak buat haji apa, nak niat haji apa ni cik, Qiran ke, Ifrad ke, Tamattu'? Dia kata haji mabrur. Jadi sebenarnya sama lah tuan, Qiran ke, Ifrad ke, Tamattu' ke, kok betul cara dia, kaifiat dia, niat dia, insyaAllah semuanya mabrur. Imam At-Tahawi Abu Ja'far dah settlekan masalah ni tuan-tuan. Dia dah tulis pun kitab berkaitan apa jenis haji yang Nabi buat, Qiran ke, Ifrad ke, Tamattu'. Kalau tuan-tuan ingat kan, dalam kita mazhab Syafi'i kita buat Ifrad, itu paling afdal. Ifrad tak kena dam. Adapun Tamattu' dengan Qiran kena bayar dam. Ini kita mengaji lah kan, kena ikut khusus haji lah, insyaAllah boleh faham tuan-tuan. Jadi maknanya buku ni unik. Saya secara peribadi pun belum jumpa lagi kitab ni, insyaAllah nak cari nanti tuan-tuan. Unik sebab beliau telah menghasilkan sebuah kitab yang menyumbang besar dalam kefahaman mengenai manasik haji tuan-tuan. Okey, kemudian termasuk juga Imam Abu Ubaidah Ma'mar Ibnul Muthanni, tuan-tuan. Termasuk juga Imam Ibnu Suraij, termasuk juga Qadhi tuan-tuan Al-Fadil, ya tuan-tuan. Termasuk juga tuan-tuan, ya ini imam-imam kita ni tuan-tuan, banyak kitab yang mereka hasilkan berdasarkan penyusunan jadual waktu mereka yang begitu ketat, disiplin mereka yang begitu tinggi, berpunca daripada kejujuran mereka, mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ini Imam Abdul Malik bin Hubaib, ulama Andalus, tuan-tuan. Ini semua kitab-kitab besar, dan insya-Allah tuan-tuan, sebagai kesimpulan lah kita kata bagi perbincangan pada pagi ini tuan-tuan, ya, sebagai kesimpulan kita sebutkan apa yang disebut oleh Syekhuna Muallif Imam Syekh Abdul Fattah Bughudah rahimahullahu taala tuan-tuan. Ya, kitabnya banyak, kitab ulama-ulama dulu tak terhitung tuan-tuan, berjilid-jilid, ya, dan disebut oleh kitab Mir'atuz Zaman, kitab sejarah, pengarangnya As-Sibtu Ibnul Jauzi. Berapa jilid tuan-tuan? 40 jilid. Macam mana nak baca tu? Banyak lah kan. Tarikh Baghdad kita tahu 14 jilid. Itu Imam tuan-tuan Khatib Asy-Syirbini, Khatibul Baghdadi, minta maaf, Al-Khatibul Baghdadi, Imam tuan-tuan yang mengarang kitab Tarikh Baghdad. Kitab Al-Afghani 20 jilid tuan-tuan. Imam Ibnu Athir pula kitabnya Al-Kamil fi Tarikh 12 jilid tuan-tuan. Imam Abu Hanifah Ad-Dainuri, bukan Abu Hanifah Nu'man pengasas mazhab Hanafi, bukan ini namanya Abu Hanifah Ad-Dainuri rahimahullahu taala, 60 jilid. Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi, ahli falsafah Arab tuan-tuan yang terkenal, Al-Kindi tuan-tuan, 231. Okay, kita hari ni kena kira COVID lah, kes berapa kes kan, dia kira jumlah kitab yang ditulis, kan beza tuan-tuan. 300 jilid, Imam apa tadi tuan-tuan, Al-Kindi rahimahullahu ta'ala, Ya'qub nama dia kan, Ya'qub bin Ishaq, tuan-tuan.
Macam Al-Kindi ni dia merentas pelbagai bidang, falsafah pun dia olah tapau, ilmu doktor pun dia tera, matematik semua dia handal tuan-tuan. Al-Kindi tuan-tuan dan saiz buku tu ada kecil dan ada yang besar, dan poin dia ialah tuan-tuan memang tak terbuat di zaman kita ni dah. Nak kumpulkan mausu'ah tuan-tuan, nak kumpulkan kitab-kitab tuan-tuan, kita dapat hasilkan satu kitab fardu ain, orang dapat manfaat pun itu dah cukup besar. Kalau tuan-tuan yang tak boleh buat kitab, apa, sponsor kitab. Tengok mana-mana masjid yang surau yang perlu buku, kita wakafkan buku. Tengok mana tahfiz. Saya pun alhamdulillah lah kan, dengan jemaah masjid negara yang begitu sporting ni, kita buka aje, kita kata saya nak diskusikan buku ni, saya buat dah tuan-tuan di Ma'had Ahmadi tahun lepas, dapat lah tuan-tuan lah sponsor kan. Saya kata saya nak pakai 100 buah, sebuah RM15, RM20, semua cargas, alhamdulillah nakkan pahala. Tu kita tak boleh tulis kitab, kita tak mampu mengajar kitab, kita menyumbang kitab. Ini pun ada sebahagian saham kita tuan-tuan inilah tuan-tuan sekalian dan sehingga Syekh Abdul Fattah kata banyaknya karangan ulama sekarang tak boleh menyaingi banyaknya ulama dulu. Kita rasa dah banyak lah. Yang Dr. Syekh Abdullah Al-Qari ni, dia buku dia hampir 150 buah. Kita kata banyak, tapi nisbah orang dulu terlampau banyak lagi, lebih tinggi kan. Kalau dulu, kalau Ustaz Abdullah Qari ni boleh tulis sampai 150, kita tuan nak tulis 15 pun sakit tuan-tuan. Jadi makna kita ni berdoa lah, jadilah orang yang suka mengaji, suka belajar, menggalakkan kepada pengajian, perbincangan yang harmoni, menggunakan nikmat akal ni dengan cara yang sihat tuan-tuan. Itulah yang boleh kita buat tuan-tuan sekalian. Dan yang kita sebutkan tadi tuan-tuan, kita kalau tak boleh tulis buku pun tak boleh jadi seperti ulama yang rajin menulis, tapi kita membaca kajian mereka, menghormati ilmu-ilmu mereka, menerima tuan-tuan, menyanjung segala akhlak mereka yang baik, sumbangan keilmuan mereka. Itu yang perlu kita lakukan. Dan dari sudut tadi kita cubalah share, kita kongsi rezeki sikit. Kalau ada buku-buku yang manfaat tu kita tolong belikan, sebab ada orang yang rajin belajar tapi tak mampu beli pula tuan-tuan. Jadi kita ni insya-Allah mudah-mudahan kalau tak jadi orang alim pun urdu aliman atau muta'allima, jadilah pelajar. Kalau tak jadi pelajar, jadi mustami'. Mustami' tu tak ada kitab, kita bolehkan kitab untuk dia supaya dia naik daripada mustami' nombor 3 kepada muta'allim level yang kedua yang berkitab kan. Tuan-tuan, jangan jadi kumpulan yang kelima. Kalau tak boleh jadi mustami' pendengar ni tuan-tuan, ni hari ni mendengar lah ni kan, dengarlah istimak apa yang disampaikan oleh pengkuliah-pengkuliah kita tuan-tuan, mustami'. Kalau tak boleh jadi mustami', kita jadi apa? Jadi muhib. Apa muhib tuan-tuan? Orang yang cinta ilmu kan. Support lah, jangan jadi orang yang kelima. Wala takunil khamisata fatahlak, jangan jadi kumpulan yang kelima 1, 2, 3, 4 dia tak ramah. Nak jadi alim tak layak, nak jadi muta'allim pemalih, mustami' tak suka dengar, muhib tak suka pula dengan ulama-ulama. Dia jadi kumpulan yang kelima, iaitu pengkritik tegar, semua orang salah, dia seorangnya betul. Ini tak nak tuan-tuan. Maka sebab itulah kita tuan-tuan, kita tak nak jadi kumpulan-kumpulan yang membenci ilmu, yang anti kepada ulama tuan-tuan. Maka insya-Allah mudah-mudahan sedikit perbincangan saya sekitar sejam lebih ni adalah manfaat untuk kita semua. Dan insya-Allah kita berdoa lah kalau dapat bulan depan kita jumpa lah tuan-tuan, secara fizikal kita doa lah dapat kita bertemu di dewan kuliah kita insya-Allah. Dan saya kira sekali dua ni boleh khatam lah buku ni, dan nanti insya-Allah kita fikirkan pula mungkin kita resolusi ni kalau dicetak, mungkin inilah menjadi bahan perbincangan kita pada kelas-kelas yang akan datang. Terima kasih tuan-tuan atas perhatiannya. Barakallahu fikum wa jazatum anna khairan. Terima kasih kepada pihak penganjur, pihak Rustia yang menyediakan tempat dan melancarkan program kita pada hari ini. Dan insya-Allah tuan-tuan sila ikuti pula tuan guru kita, sahabat saya Dr. Nizam akan melanjutkan pula perbahasan beliau pada sesi yang kedua nanti. Terima kasih tuan-tuan. Moga berkat kepada kita semua Rajab, Syaban, dan moga Allah temukan kita dengan Ramadan al-Mubarak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.